Tetapi gambaran, kalau kita dapat gambaran 70% muka baru atau lebih, maknanya mestilah ada 1-2 orang menteri-menteri sekarang, 1-2 orang menteri-menteri zaman Datuk Seri Najib yang mungkin akan dilibatkan untuk membimbing orang baru. Kerana kalau kita ada Perdana Menteri yang berpengalaman macam Tun Dr. Mahathir, experience 22 tahun, tetapi pasukan dia tu semua pasukan yang fresh, tak ada experience. Itu yang jadi kabinet Cak Ayam. Kita tak nak benda tu berlaku. Kita kena sulam orang muda dengan orang baru. Kita kena sulam orang yang berpengalaman dengan orang yang berlatar belakang profesional, yang masih bersih, ada integriti, dan mempunyai kesungguhan untuk buat yang terbaik demi Malaysia, insya-Allah. Untuk pandangan itu, adakah MCA berjaya untuk tarik pengundi-pengundi Cina untuk kembali kepada BN? Kita tak boleh cakap bahawa MCA berjaya ke tak berjaya sekarang. Kita hanya boleh cakap, boleh ulas selepas peti undi dibuka. Tetapi rata-rata kawan-kawan kita yang masyarakat Cina ni, mereka memang nak melihat supaya Barisan Nasional kembali memerintah. Mereka mahu supaya ekonomi kita kembali kukuh seperti dulu. Jadi kalau nak ekonomi kita kembali kukuh seperti dulu, suka tak suka, kita kena ada pasukan yang kuat. Kita kena ada kerajaan yang stabil, kerajaan yang boleh diyakini oleh pelabur-pelabur kita. Kerana tanpa pelabur kembali ke negara ini, kita tak boleh nak mewujudkan peluang pekerjaan baru. Kita tidak boleh mengurangkan kadar pengangguran. Kita tak boleh mengembangkan ekonomi kita. Kita perlukan rakan-rakan yang kembali melabur ke dalam negara kita. Barulah pertumbuhan ekonomi akan kembali rancak. Negara akan ada pendapatan tambahan. Bila ada pendapatan tambahan, kita akan boleh buat lebih baik untuk menjadikan prasarana yang lebih baik pada rakyat, jalan raya, fasilitis-fasilitis lain, Kita boleh pastikan bahawa kilang-kilang baru dibuka, kita wujudkan banyak peluang-peluang industri kecil sederhana, macam-macam lagi. Okey? Okey tu, pada zaman PH memerintah, awal pemerintahan itu, jadi Lim Guan Eng selaku Menteri Kewangan ketika itu, dia dibuat dalam satu forum mengatakan bahawa dia menggambarkan kepada dunia tu bahawa Malaysia ni keadaan dia ekonomi sangat teruk sekarang tu, yang menyebabkan pelabur tu lari. Jadi apakah kaedah akan datang untuk menarik balik, memujuk balik pelabur datang tu? Itu yang saya cakap, kan? Untuk you pastikan bahawa pelabur akan kembali. Orang kalau nak letak duit dalam negara ni, kalau orang nak letak duit dalam sebuah syarikat, nak buat pelaburan, dia kena pastikan syarikat itu berdaya maju. Syarikat itu dipimpin oleh orang yang boleh dipercayai, orang yang boleh manage duit mereka dengan baik, orang yang tahu macam mana nak diversify dia source of income. Duit yang sikit tu macam mana boleh digandakan. Dan cara nak menggandakannya, mestilah syarikat itu ditadbir oleh orang yang tahu macam mana nak buat duit, macam mana nak cari peluang, macam mana nak gunakan peluang sedia ada, sama ada peluang dalam negara, peluang luar negara, untuk mendatangkan hasil kepada syarikat. Sama jugalah dalam kerajaan. Kalau kerajaan itu tidak stabil, itu punca dia. Itu sebabnya moto Barisan Nasional kali ini ialah kestabilan demi kemakmuran. Kalau tidak ada kestabilan, tidak ada kestabilan politik, tidak ada kestabilan keselamatan, tidak ada kestabilan dalam bentuk kehidupan rakyat, boleh hidup dalam suasana yang kondusif, tidak ada perpecahan kaum, tidak ada isu-isu
racism yang sentiasa berkumandang seperti mana zaman PH memerintah. Jadi tidak akan wujud kestabilan. Bila tidak ada wujud kestabilan, orang tak akan masuk ke dalam negara ni. Bila investor masuk, ianya akan menyebabkan bukan hanya pelaburan masuk, bukan hanya peluang pekerjaan wujud, ianya akan mengukuhkan kedudukan ringgit itu sendiri. Maka masalah rakyat berhubung dengan kenaikan harga barang, terutamanya barang-barang yang diimport. Barang tempatan pun banyak juga elemen-elemen. Mungkin ada 13-14 item untuk selesai siapkan satu barang. Ada juga 1-2 barang yang datangnya daripada luar. Selagi mata wang kita berada di tahap yang rendah berbanding dengan US dollar, maka apa juga yang kita beli, kita akan beli lebih mahal daripada sebelum ni. Jadi bila investor ni masuk, dia bawa duit negara mereka, bawa euro, bawa pound sterling, bawa US dollar. Bila dia masuk sini, dia nak melabur, dia nak buka kilang, dia nak invest di Bursa Saham Kuala Lumpur, dia kena tukar kepada ringgit Malaysia. Dan bila ada permintaan untuk ringgit yang tinggi, kan, ianya akan menyebabkan value ringgit itu akan meningkat. Kerana permintaan melebihi daripada penawaran. Ini kena faham. Okey? Nak tanya pasal Anwar ni tu Anwar. Ni apa kita dapat info daripada kawan-kawan bersatu lah. Ya. Anwar kata nak tanya dekat Tambun tu. Ya. Tapi sebenarnya dia orang kata kerusi Batu Kawan tu sebenarnya dihaskan untuk Anwar. Maksudnya dia hanya membuat propaganda saja, cakap untuk petani di Tambun ni sebab dia orang ada rancangan untuk take over Perak tu. Macam mana? Batu Kawan tu bukan tempat Profesor Mansur. DAP tu. DAP. India perempuan. Kalau kursi tu kursi DAP pun fikir 10 kali nak bagi kat Anwar Ibrahim ni. Tapi dia orang boleh swap lah. Apa pun bagi saya lah, bagi saya kita tak payah pening kepala sangat pasal fikir pasal Anwar Ibrahim ni. Contohnya kalau kat Tambun tu, kita berpakat je dengan PAS. Peja kalah kerana undi PAS tu, kalau dicampurkan dengan undi Barisan Nasional, Peja pun kalah. Peja 5,000 majoriti dah. Peja pun kalah. Di situ PAS pun dapat 14,000 lebih. Tinggi tu. Jadi kalau betul lah tak nak seorang peliwat negara menjadi Perdana Menteri, UMNO berpakat lah dengan PAS. Di kursi tu disebabkan BN menang lebih banyak undi, maka bagi laluan lah, bagi laluan kepada Barisan Nasional di situ. Kalau ada tempat-tempat lain yang PAS undi dia lebih daripada Barisan Nasional, swap je lah. Swap je. Yang penting Tambun tu kita menang. Tapi kalau dia nak pergi Batu Kawan, biarlah dia pergi Batu Kawan. Dia pun tahu bahawa kemungkinan besar masyarakat Melayu tidak akan memberikan undi pada dia. Dia ingat masyarakat Cina akan berikan undi pada dia. Dia tak tahu bahawa masyarakat Cina pun frust dengan kerosakan yang dibawa oleh kerajaan Pakatan Harapan ketika beliau berada dalam kerajaan tersebut. Dan isteri dia merupakan timbalan Perdana Menteri. Apa dia buat ketika itu? Dan hari ini pun kita lihat apa yang Anwar buat nak menjadi Perdana Menteri. Tak ada apa. Janji dia nak hapuskan tol. Ini janji dah buat tahun 2018. Tak tunaikan pun. Masih menggunakan janji yang sama. Janji dia nak hapuskan, nak turunkan harga minyak. Dah pernah ada peluang untuk buat benda ni, tapi tak buat. Memang tak boleh buat. Hapuskan tol pun tak menguntungkan negara, lebih menguntungkan syarikat-syarikat pengangkutan. Hapuskan, turunkan harga minyak pun maknanya menambah subsidi. Subsidi tu akan pergi 70% kepada golongan M40 dengan top 20. Nikmat yang dinikmati oleh B40 hanya 30%. Untuk apa kita buat idea-idea bodoh Anwar Ibrahim ni? Balik-balik dia kata, dia tawarkan dia nak
potong gaji dia. Kalau dia ambil gaji dia ambil RM1 macam dekat negeri Selangor dulu. Dia ambil gaji RM1 pun, lepas tu claim berjuta ringgit. Untuk apa? Ni ramai orang otak sempit tau. Solution yang mereka ada hanya potong gaji. Saya nak beritahu, kalau tawarkan kepada semua orang jawatan Perdana Menteri, tak ada gaji. Kalau katalah sebelum kita tawarkan, okey, ni jawatan Perdana Menteri, siapa nak isi? 10 orang isi. Selepas dia orang ni semua dah isi, kita buat pengumuman. Perdana Menteri selepas ini tidak akan ada gaji 1 sen pun. Daripada 10 orang ni, berapa orang yang nak tarik diri? Aku percaya tau, yang 10 orang ni seorang pun takkan tarik diri. Sebab dia tahu kuasa sebagai Perdana Menteri itu lebih besar, lebih hebat, lebih mendatangkan keuntungan daripada gaji Perdana Menteri. Jadi tak payahlah bodohkan orang. Berapa sen sangat kalau dia potong gaji dia tu boleh menyumbang kepada menyelesaikan masalah negara? Tak boleh. Biar kita bagi gaji siapa jadi Perdana Menteri, kita naikkan gaji 10,000 kali ganda. 10,000 tu banyak sangat lah. 10 kali ganda. Dengan syarat. Kalau tahun ni kita punya anticipated source of income, ataupun kita punya revenue yang kita anticipate boleh dapat untuk tahun ni, katalah 300 bilion. Kalau misalnya dia boleh achieve 600 bilion, maka kenaikan gaji Perdana Menteri meningkat sebanyak 10 kali ganda. Lebih baik buat macam tu. Why not we pay our CEO a better salary, but our country can gain a lot of income double from the existing one. Bukankah tu lebih baik? Kita naikkan gaji Perdana Menteri kita 10 kali ganda. Dengan syarat dia kena cari jalan macam mana nak menambah sumber pendapatan negara 2 kali ganda. Tapi janganlah bebankan rakyat dengan cukai-cukai yang mengarut-ngarut. Jangan jadi macam Pakatan Harapan. Dia hapuskan satu GST, dia buat berbelas jenis cukai. Katil pun ada cukai, itu ada cukai, ini ada cukai, macam-macam. Padahal berbelas jenis cukai yang dia buat itu pun tak boleh cover 30 bilion kehilangan hasil GST. Itu sebab nak letak orang takbir negara ni is not an easy task. Pastikan orang yang kita letak untuk mentadbir negara, untuk jaga perbenaran negara, untuk mentadbir negara ni, mestilah orang yang betul-betul tahu macam mana nak buat kerja. Bukan hanya pandai cakap. Kalau pandai sembang macam Anwar Ibrahim ni, bercakap berapi-api, tapi tak boleh deliver satu apa pun, tak guna. Tak guna.